Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Angin bertiup amat lambat, daun beringin sungguh lebat. Apa khabar wahai sahabat? Nak tanya, dah selawat? Kalau belum selawat, jom sama-sama kita berselawat. Saya mohon izin kepada anda, jikalau tidak keberatan, letakkan tangan kanan di dada belah kiri anda, insya-Allah. Sama-sama kita berselawat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alhamdulillah, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, salam hujung minggu dan selamat beristirahat saya ucapkan kepada anda yang sedang duduk mendengar dan menonton rancangan ilmu kita pada pagi ini. Saya juga doakan kepada anda yang ada hajat ditunaikan, yang ada masalah harapnya dapat diselesaikan, yang ada urusan dipermudahkan, dan yang paling penting sentiasa dirahmati dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita nak bicarakan tajuk kita pada pagi ini, saya fikir eloklah kita hulurkan kepada guru kita, panel kita, untuk membacakan sedikit doa pembukaan supaya program kita pada pagi ini dapat berjalan dengan lancar, insya-Allah. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana zunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamin bil khair. Ya Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani, ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah, dosa guru-guru kami, ya Allah, dosa orang yang pernah menegur kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pemurah lagi mengasihani, berikanlah panduan dan tuntunan-Mu dalam hati dan jiwa kami, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami ini adalah hamba-Mu yang kotor, ya Allah. Maka jika Engkau tidak memandang kami, hinalah kami, ya Allah. Ya Rasulullah, ampunkan kami di saat kami melemparkan najis dosa kepadamu, wahai Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau kaya bahkan kami miskin, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau megah dan kami kerdil, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami kotor bahkan Engkau suci, ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami daripada segala sifat nifak, ya Allah. Bersihkan jiwa kami daripada kesedihan, ya Allah. Bersihkan jiwa kami daripada segala keresahan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya jika Engkau tidak memandang kami, maka ya Allah kami terhina dan tersepilah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di kalangan kami ini, ya Allah, yang sedang sukar, bahkan Kau berikanlah kemudahan kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di kalangan kami yang sedang berusaha mencari rezeki yang halal, ya Allah. Kau turunkanlah, Kau dekatilah kepadanya, ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di kalangan kami yang mengharapkan rezeki ya Allah, bahkan kesihatan dalam kehidupan ya Allah. Maka kau berikanlah kepada mereka ya Allah. Hindarkan kami daripada azab kubur ya Allah. Sesungguhnya azab kubur itu sangatlah pedih ya Allah. Kami takut kami kesepian tanpa-Mu ya Allah. Jangan kau tinggalkan kami wahai Allah, seperti mana kami meninggalkan Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau biarkan kami hanya mengenali-Mu saat kami susah ya Allah. Jangan kau biarkan kami mencari-Mu saat kami payah ya Allah. Tetapi jadikanlah kami ini kekasih-Mu wahai Allah. Jadikanlah kami ini orang yang sentiasa merapati-Mu wahai Allah. Senang kami bersama-Mu, susah kami bersama-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna hajatana hajatan maqbula. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan hajat kami hajat yang Engkau terima ya Allah. Wa la taj'alna hajatana hajatan marduda. Dan jangan kau jadikan hajat-hajat kami hajat yang tertolak di sisi-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita atas doa yang subhanallah. Bila kita dengar, kita rasa sebab, kita rasa sayu, semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan membincangkan satu tajuk yang sudah diwawarkan, iaitu berkenaan akidah meringankan syariat bersama dengan guru yang kita sudah tunjukkan tadi, yang orangnya kacak, suaranya lunak, pendiriannya pasak. Tu dia, tak lain tak bukan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad Mukhtar. Apa khabar Ustaz? Khabar alhamdulillah. Apa khabar Dai Hakim, sihat? Saya alhamdulillah makin sihat. Makin sihat insya-Allah. Sebab tu kamera kita ambil daripada tepi. Daripada tepi. Nampak steady Nampak sikit. Steady sikit. Alhamdulillah. Baik Ustaz, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya pada pagi ini. Alhamdulillah. Kepada anda sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, yang mungkin ada kemusykilan tentang tajuk kita pada pagi ini, boleh sahaja buat panggilan ke 037726 1603 atau boleh WhatsApp kami ke nombor 011123364480 atau terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan pastikan soalan yang ingin diajukan sekitar tajuk perbincangan kita pada pagi ini, iaitu meringankan syariat. Jadi insya-Allah saya fikir tanpa buang masa, teruslah kita hulurkan kepada guru kita untuk mukaddimah tajuk kita pada pagi ini. Silakan Al-Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Al-muhtaram al-alim ulama fi biladina Malaysia wa kullukum mustami'un jiddan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di samping para alim ulama yang kita hormati, sahabat saya Dai Hakim dan semua para penonton, ayah-ayah, ibu-ibu, kawan-kawan semuanya, mudah-mudahan sihat walafiat, bahagia bersama keluarga yang tercinta hendaknya. Baik, hari ini kita membincangkan satu topik Dai Hakim, iaitu berkaitan dengan akidah meringankan syariat. Dalam erti kata lain, bagaimana prinsip akidah apabila melihat satu orang itu yang meringankan syariat, mengambil perkara yang bermudah-mudah, melakukan talfik mazhab, iaitu dia campur semua mazhab yang diinginkan dalam kehidupan dia. Begitu juga mereka yang tasahul, iaitu mentah kita PKP ni 4 bulan tak semayang Jumaat, langsung dia tak datang. Dia kata tak apa, ni kita PKP. Oleh kerana itu Allahumma salli ala Muhammad, dan dia pun tak PP lah Dai Hakim. Dan kerana itu Allahumma salli ala Muhammad, Quran sebut dengan jelas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Allah kata dalam Quran, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Maka oleh kerana itu Dai Hakim, kalau solat Jumaat ada suratul Jumaah yang pada itu difardukan solat Jumaat, terkhusus hari Jumaat ala sayyidul ayyam, kepada
kepada golongan lelaki. Dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, para penonton yang dimuliakan, ada dua jenis. Yang pertama disebut sebagai rukhsah, iaitu diambil segala sifat kemudahan yang boleh diguna pakai dalam kehidupan. Jadi apa-apa sahaja kalau kita ambil sebagai rukhsah, itu diizinkan dalam agama ini. Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan, dia ada bahaskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pecahan berkaitan dengan rukhsah. Itu nanti kita bincangkan terkemudiannya. Jadi rukhsah ini adalah apa-apa jenis kebolehanlah untuk kita mengambil pandangan yang ringan. Termasuklah disebut sebagai takhfif, yang mana ringan dalam masalah qasar. Meringankan daripada tamam 4 rakaat boleh pindah kepada 2 rakaat, itu semua rukhsah. Tetapi para penonton dimuliakan oleh Allah, ada suatu ibadah dari hakim disebut sebagai azimah. Azimah ni apa maksud dia? Yang kedua, azimah ni adalah bersusah-susah payah dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu orang yang mengambil kepayahan untuk mewakafkan dirinya bersusah payah di jalan agama Allah, para penonton sekalian, itu adalah perkara yang sangat ajib. Sebagai contoh, Imamuna Az-Zayyid Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i dai hakim meninggal dunia muda. Ramai orang tak perasan. Dia meninggal dunia umurnya 54 tahun. Kenapa Imam Syafi'i meninggal dunia? Adakah kerana penyakit yang teruk? Tidak. Ia berkaitan penyakit yang biasa kita dengar. Apa ia? Buasir. Tapi buasir yang kena kepada Imam Syafi'i, ataupun kita panggil sebagai Imam Muhammad ibn Idris, adalah merupakan suatu imam yang meninggal dunia, dimakamkan di negeri disebut sebagai Mesir. Dan ketika mana dia nak meninggal dunia, ini orang yang betul-betul memberatkan agama. Apa yang dia buat, para penonton dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang datang kepadanya. Imam Muzanni adalah merupakan murid kanan kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Bila Imam Muzanni datang merujuk kepada Imam Syafi'i dan dia tanya kepada Imam Syafi'i, "Kaifa haluka ya Syafi'i?" Wahai Imam Syafi'i, apa khabar denganmu? Maka pada ketika itu Imam Syafi'i sebut, "Sesungguhnya kematianku sudahlah tersangat hampir. Allah bakal menjemputku." Sebab dia tengok keadaan yang sangat dahsyat. Buasi Imam Syafi'i, para penonton sekalian, adalah apabila dia berjalan, maka keluarlah darah pada jubahnya. Melekap ni dia punya kain dengan pakaiannya pada pahanya itu kerana buasi yang teruk datang kepadanya. Buasi yang berlaku kepada Imam Syafi'i adalah bahagian tahap yang keempat, dai hakim. Sehingga apa yang berlaku, para penonton dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah beliau ini berjalan pada ketika itu, dia rasa tak selesa. Berjalan kesakitan, sehingga waktu itulah dia sebut perkataan itu. Imam Muzanni kata, ketika mana aku mendengar Asy-Syafi'i menyatakan bahawa sesungguhnya umurku tidak panjang, tidak aku mendengar beliau merasa sangat perik dan penat dalam kehidupan. Tak habis lagi daripada itu, dai hakim. Datang pula siapa ni? Imam Baihaqi rahimahullah. Siapakah Imam Baihaqi? Imam Baihaqi juga adalah di antara imam, anak murid Imam Syafi'i yang banyak meriwayatkan hadis-hadis. Dia pakar dalam bab hadis. Kerana Imam Syafi'i juga pakar dalam bab hadis, bukan saja pakar dalam bab fiqh. Maka apa yang berlaku pada ketika itu, Allahumma salli ala Muhammad, Imam Syafi'i rahimahullah didatangi oleh Imam Baihaqi. Imam Baihaqi adalah pengarang bagi kitab Manaqib Asy-Syafi'iyah, iaitu cara-cara pengamalan Imam Syafi'i. Ketika mana Imam Baihaqi datang merujuk kepada Imam Syafi'i rahimahullah, para penonton dimuliakan oleh Allah, dia tanzim pada ketika itu. Dia tengok guru dia, dai hakim, buasir. Tak boleh baring, meniarap tak boleh, apa tak selesa. Jadi berada di atas tilam sahaja, duduk tak boleh, buasir teruk, dai hakim. Akhir sekali apa yang berlaku, para penonton dimuliakan oleh Allah, dia kata, walaupun Asy-Syafi'i ini, guruku ini, berada dalam keperitan, berada dalam kesakitan, tetapi beliau tidak pernah meringankan agama ini. Ketika mana, para penonton sekalian, Asy-Syafi'i terbaring, terbujur, sakit, beliau sedang menulis 2000 halaman kitab. Apakah nama kitab tersebut? Itulah kitab Kitab Al-Um, saudara. Kenapa Imam Syafi'i kena buasir? Kerana banyak duduk mengajar. Kerana banyak duduk dia menelaah kitab-kitab, menghafal hadis, merujuk Quran, merujuk hadis, sehingga kan mengeluarkan pandangan-pandangan dalam fiqh. 54 tahun adalah umur yang sangat bernilai, dan ketika itulah dia sangat melakukan keadaan yang berat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu orang yang cuba meringankan agama kena segan kepada Asy-Syafi'i rahimahullah. Bukan itu sahaja, paling
janganlah kena segan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad, para penonton dimulakan oleh Allah itu, kalau beribadah sampai kakinya lebam. Allah. Ketika mana ditanyakan oleh ahli keluarganya, ya Rasulullah, dalam kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam Nawawi rahimahullah. Allah. Dia kata, ya Rasulullah, kenapa engkau ini beribadah sampai lebam kakimu? Afala takunu 'abdan syukura atau kama qala. Maka Nabi pun kata kepadanya, apakah salah kalau aku ini menjadi hamba Allah Jalla wa Ala itu yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata lain, subhanallah, orang yang telah terjamin syurga, pada penonton sekalian, tidak pun sama sekali meringan-ringankan dalam masalah ibadah, tetapi mereka tetap menyantuni Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah guru kami selalu sebut, barang siapa yang ikhlas berhubung dengan Allah, maka mereka akan ikhlas berhubung dengan makhluk, dan mereka tergolong daripada golongan orang-orang yang mukhlisin, iaitu mereka yang tidak akan diganggu oleh iblis, laknatullahi alaihi hakim, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam Syafi'i sakit sebab duduk lama kerana menulis kitab. Ya, saya. Kita sakit sebab duduk lama tertidur, Ustaz. Allahu Akbar. Tertidur rasa. Bila nak bangkit. Tu yang sakit tu. Sakit. Beza kita dengan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baiklah Ustaz. Ya, terima kasih atas mukadimah yang panjang dan sangat memberi makna kepada kita, insya-Allah. Baiklah, kita nak raikan soalan yang pertama di pagi ini. Soalan yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook, Mas Ripah Nur. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam. Adakah orang yang meringankan syariat bererti ia telah berpaling dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Mas Ripah Nur yang sudi bertanya. Bagaimana Ustaz? Adakah orang yang lari daripada Quran dan hadis ini? Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih Dai Hakim dan juga Puan Mas Ripah Nur. Masya-Allah, tabarakallah. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Quran dengan jelas dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu bikumul yus wa la yuridu bikumul usr. Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki kamu beroleh kemudahan dalam agama ini. Ia tidak menghendaki kamu menanggung kepayahan, kesukaran dalam agama ini. Baik, jikalau persoalan tersebut didefinisikan meringankan agama yang bagaimana? Dan kalaulah satu orang, contohnya mereka meringankan agama dengan meninggalkan segala ibadah dengan sengaja kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perkara tersebut adalah kufur. Yakni kufur yang bukan bermaksud terkeluar daripada Islam. Sebab kufur punyanya dua, kufur hakiki, kufur majazi. Kalau kufur hakiki, dia memang tolak Quran, dia memang tolak hadis. Ini orang kufur hakiki. Ataupun dia tolak Nabi Muhammad bukan umat di akhir zaman. Dia mengaku dia pula Nabi, Dai Hakim. Lepas tu dia ada darah tinggi ke macam mana? Macam mana pula ni boleh pula mengaku Tuhan ada darah tinggi? Auzubillah min zalik. Sebab itu para penonton dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kufur hakiki. Tolak Quran, tolak hadis. Tetapi kalau orang yang meringankan syariat ini sehingga dia tidak menolak dasar, maka mereka ini adalah kufur majazi. Dalam arti kata lain, mereka derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala kerana menolak apa sandaran yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan ke atas jiwa dan hati mereka. Baik, para penonton yang dimuliakan oleh Allah. Terkadang saya jumpa satu orang ni. Orang ni jenis mikro. Dia kata, Ustaz, saya tak nak solat dekat masjid. Kenapa tak nak solat dekat masjid? Sebab masjid ni buat macam semayang ni tak ada pada zaman Nabi SAW. Apa yang dicakap ada dasarnya. Memang betul pun. Yang kita solat berjarak-jarak ni, sebenarnya saya kaji dalam kitab tak ada langsung rujukan. Tiada langsung dasar. Kenapa kita solat berjarak 1 meter kan? Cumanya kita kena ingat, bila kita berjarak ini, kerana ini masalah ijtihad. La yang kudu ijtihad bil ijtihad. Tidaklah terpotong ijtihad, iaitu pandangan para alim ulama, dengan terbatal satu pandangan yang baru. Memang betul, saudara. Kita solat pada hari ini tidak semestinya apa yang dibuat oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun ketika mana wabak taun datang melanda di zaman kehidupan Nabi SAW. Cumanya di atas beberapa dasar dan kepentingan, kita pun berjarak-jarak. Cuma saya juga bersama apabila kalau boleh kita kaji balik keadaan dan pandangan tersebut. Cuma pada dasarnya itu adalah masalah kemaslahatan, iaitu maqasid syariah.
maka boleh kita solat seperti biasa. Begitu juga dalam hal memakai topeng muka ketika mana salat. Hukum memakai topeng muka waktu solat, hukum asal dia makruh Dek Hakim. Tapi kerana keperluan, setidaknya boleh elak orang sebelah makan durian sedawa kita bau, kan? Dan kepentingan kita dalam solat dan tidaklah kita menyebarkan satu virus yang tak baik. Kenapa kita betul-betul bersungguh-sungguh? Sebenarnya begini, Allahumma salli ala Muhammad. Kalaulah rumah-rumah Allah masjid jadi isu seperti mana permulaan COVID-19 dulu, akhirnya memberikan fitnah pada tanah air ini, memberikan fitnah kepada orang Islam. Sebab itu Allahumma salli ala Muhammad, kita bukan saja perlu memberatkan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Quran dan hadis juga sebut wa uli amri minkum, iaitu pemimpin-pemimpin yang telah terlantik oleh kamu, maka kamu ikutilah mereka selagi mana pandangan itu tidak melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil hasil itu adalah kufur majazi, bukan kufur hakiki, merujuk kepada persoalan Masrifah Nur sebentar tadi Dai Hakim. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Bila Ustaz sebut tentang sendawa, betul juga ya. Ada orang sendawa nak harakat Ustaz. Lagilah berbau. Jadi ada hikmah di sebalik ujian yang telah Allah datangkan kepada kita, insya-Allah. Baiklah sidang penonton, kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz, kita nak berehat seketika. Insya-Allah kita kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada pagi ini, hari ini kita membincangkan tentang topik akidah, iaitu meringankan syariat bersama dengan panel kita, Ustaz Ahmad Fuad Mokhtar. Jadi kepada anda yang mungkin ada kemusykilan, boleh sahaja ajukan soalan dengan membuat panggilan ke nombor 03 7726 1603. Dan kalau akak ada WhatsApp internet laju sikit, boleh WhatsApp kami ke nombor 0111-1233-6480 atau terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan pastikan yang menonton menerusi Facebook, kalau boleh tekanlah butang suka dan kongsi. Kita kongsikan kepada semua orang bagi memberi manfaat kepada mereka, insya-Allah. Baiklah, kita naikkan soalan seterusnya. Soalan di Facebook juga, Anna Karnina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah bentuk syariat yang perlu dijaga supaya tidak meringankan syariat dalam kehidupan kita yang serba-serbi dimudahkan? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Naim. Terima kasih kepada Anna yang sudi bertanya. #biar tahu jangan keliru. Itu yang mahal tu. Patut dipilih soalannya. Ada hashtag tu. Masya-Allah, tabarakallah. Silakan Ustaz. Subhanallah, tabarakallah. Baik, para penonton, Dai Hakim dan juga pertanyaan soalan, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkatan padanya. Jadi dalam keadaan syariat apa yang mesti dipelihara dan tidak dilonggarkan dalam sisi masalah-masalah agama ini? Biar Allahumma salli ala Muhammad. Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam Quran dengan jelas, kata Allah, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Disebutkan pada Allah, dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama ini. Saya nak beritahu Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu satu orang, kalau dia setakat belajar ilmu fiqah tetapi dia meninggalkan ilmu tasawuf untuk jaga pandangan fiqahnya itu, maka dia boleh menjadi orang yang zindiq kerana berdusta-dusta mengambil perkara yang sangat ringan. Jadi perkara-perkara berkaitan dengan syariah ini juga ada beberapa usul dia. Usulnya apa maksudnya? Perkara yang tak boleh diubah. Yang tak boleh diubah. Dalam erti kata lain, sebagai contoh, dasar fardu kalau tamam, subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak pula
4 pada ketika itu. Itu pada satu perkara yang pertama. Jadi syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan kepada kita dalam masalah-masalah usul itu tidak boleh diperubahkan dan kita mesti terima dengan sepakat. Dan dia pula tanya kepada kita, Ustaz, ada ke dalam Quran sebut solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isyak? Memang tak ada, Kak. Memang tak ada. Habis itu macam mana? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Maka kamu ni dalilnya dalil umum, iaitu kamu ni salatlah seperti mana kamu melihat aku salat. Maka di atas nazar para ashabah melihat Nabi sembahyang begitu, maka Nabi memeliharalah setiap satu daripada perkara-perkara itu. Jadi setiap perkara yang syariat yang kita pelihara ini adalah perkara yang kena jelas. Okey, apa pula yang kita boleh bawa bincang? Sebagai contoh, datang beberapa daruriyah, iaitu masalah-masalah. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, datangnya daripada Jabir radhiyallahu anhu. Satu orang lelaki ni, Dai Hakim, dia terkena orang baling batu yang sangat kuat dalam beberapa keadaan. Berdarahlah kepalanya dengan luka yang sangat parah. Tetapi pada ketika itu, malam ini, ashabah ini, malam tiba-tiba dia bermimpi basah. Jadi pagi esok kemudiannya, dia bertanya kepada para ashabah, wahai sekalian daripada kalian, sesungguhnya telah pun aku luka dan aku mimpi basah. Sekarang ini apakah ada rukhsah untuk aku melakukan tayamum? Ini ganti kepada wuduk. Tiba-tiba para ashabah kata, tidak ada rukhsah untuk kamu. Dan akhir sekali, matilah sahabat itu tadi. Matilah dia sebab berdarah dengan teruk, kenakan dengan air, dan waktu itu adalah cuaca yang sangat sejuk. Jadi bila cuaca yang sangat sejuk, sebagian ulama sebut sehinggalah sejuk sampai ke tulang, dengan luka badannya tidak mampu menanggung lagi. Akhirnya mereka baru jumpa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kata kepada mereka, qatalahumullah ala suilu id lam ya'lamu. Dan disebutkan kepada kita pada ketika itu, sesungguhnya kamu ini telah pun membunuh mereka. Kau telah membunuh mereka dengan pandanganmu itu. Janganlah kamu menjawab suatu pertanyaan yang kamu tidak mahir tentangnya, yang kamu tidak tahu dan bukan bidang kamu untuk kamu memperbahaskannya dengan jauh dan lebih mendalam. Baik, jadi yang ada rukhsah khususnya itu adalah perkara-perkara berdasarkan yang pertama, datang daruriyah. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad, diberikan rukhsah. Yang kedua adalah masalah maslahat. Sebagai contoh, Allahumma salli ala Muhammad, satu orang yang musafir pada ketika itu. Nabi SAW itu pernah bermusafir ketika mana bulan berpuasa. Dan pada ketika itu Allahumma salli ala Muhammad, dan Nabi ketika mana jauh perjalanannya itu, dan Nabi SAW itu pun nak minum air. Dia pun minumlah air. Dan dihulukan kepada para ashabah, ada sebagainya yang tidak pun nak minum air pada ketika itu. Dan Nabi sebut, ulaika asa. Maka kalian ini adalah orang-orang yang rugi. Kalian ini adalah orang-orang yang menolak rukhsah yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian. Jadi dalam masalah syariah ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya syariat termasuklah masalah usul, itu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Memanglah kita kata syariat berkaitan dengan undang-undang jenayah, berkaitan dengan hudud, berkaitan dengan hukum hakam semasa. Tetapi dalam syariah itulah disebut sebagai syariah Islam juga. Dalam syariah Islam adalah di antara ranting daripada masalah-masalah akidah yang mesti dipandang berat oleh kaum muslimin, bukan dipandang sepi, Dai Hakim. Begitulah keadaan, insya-Allah. Baiklah Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Saya agak tertarik yang Ustaz kata tadi, betul lah ya. Hari ini kalau boleh, ada orang ni dia tak bijak dalam beribadah. Kalau orang yang bijak dalam beribadah, dia akan ambil rukhsah yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah Ustaz, bila Ustaz sebut tentang syariat tadi, ada satu soalan yang saya fikir boleh kita kaitkan dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita melalui WhatsApp. Assalamualaikum. Syariat Islam bersifat meringankan umatnya. Bila mana berlakunya rukhsah, namun ianya tidak bermakna seseorang itu boleh meringankan syariat. Apakah makna yang membezakan dua perkara tersebut? Mohon penjelasan dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada yang sudi bertanya. Silakan Ustaz. Baik, Dai Hakim dan juga Masjid Pekan Nenasi sebentar tadi. Saya pun tak tahu kalau nenasi itu mungkin banyak nenas dan sebagainya, wallahu alam. Tetapi terima kasih daripada keadaan tersebut. Okey.
Masya Allah tabarakallah, kalau kita memperbahaskan berkenaan dengan masalah rukhsah, soalan ni sangat baik tau. Sebab bukan saja setelah diberikan penyata soalan, tetapi bawah tu statement dengan keadaan yang sangat jelas bahawa apabila dikurniakan rukhsah, maka janganlah pula kita meringan-ringankan ibadah ini. Seperti mana disebut dalam suatu hadis yang dinyatakan kepada kita, innallaha tabaraka wa ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhsah kama yukrahu an tu'ta maksiyah. Apa disebutkan kepada kita? Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala suka ketika mana rukhsah darinya diambil. Kalau ada rukhsah, kamu ambillah pada ketika itu. Dan sebagaimana ia membenci tatkala maksiatnya dilakukan. Dalam suatu hadis, Imam Ahmad meriwayatkan pada hadis nomornya 5832. Jadi oleh kerana itu, para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agama Islam ni dia ada keterbukaan dia. Dia ada fiqh dia. Walaupun pada asalnya ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama akidah, kita tak setuju pun alkohol diberi izin untuk dibawa solat. 70% alkohol. Kalau dalam hand sanitizer tu ada 70% alkohol, baru berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteria. Ulama-ulama fiqh mereka akan tetap mengambil pandangan yang ringan. Bolehlah atas hujahnya alkohol pada itu bukan alkohol yang memabukkan, ya hakim. Tetapi para ulama-ulama yang daripada sudut pandang akidah dan tasawuf, mereka cuba menolak pada asalnya. Tetapi atas sebab dururiyah, atas sebab hijaiyat, maka pada ketika itu kita pun berilahkan kepada mereka. Begitu jugalah Allahumma salli ala Muhammad pada hari ini. Kalau saya tak bertugas mengajar pada solat Jumaat, sama ada saya baca khutbah ataupun saya mengajar tazkirah Jumaat ataupun jadi imam, maka saya juga akan turut beratur di masjid-masjid yang lain macam orang biasa. Dan macam orang biasa untuk mendapatkan keberadaan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa para penonton yang dimuliakan oleh Allah? Kerana pada setiap langkah kita, kepayahan kita, ayah ibu ni yang sakit tulang belakang masih berjalan lagi pergi masjid, adakah sama Allah Ta'ala akan bayar pahala kepada tuan-tuan dengan orang yang sihat walafiat? Dan begitu juga tuan-tuan ni yang susah payah, yang tak ada duit, tapi tetap juga start minyak motor, pergi masjid, pergi salat, mengeluarkan sedikit masa, hentikan kerja, kalaupun kerja itu adalah sumber rezeki dia, sanggup dia korbankan. Sesungguhnya setiap pelaburan yang saudara berikan kepada Allah, Allah tidak akan mempersia-siakannya. Yakinlah dengan janji Allah, kalau ada orang kat dunia ni betul-betul detail dengan wang ringgit, ketahuilah Allah betul-betul detail dengan apa yang kalian persembahkan kepada Allah. InsyaAllah. Saya sangat setuju dengan apa yang Ustaz bicarakan tadi tentang, yelah, hari ini kalau tengok yang duduk di saf hadapan ramainya orang yang bertongkat. Betul. Yang tidak bertongkat lama duduk di belakang. Tak apalah, bagi yang tua-tua dululah. Kau tu dah lama nak meninggal kan. Jadi ini perkara yang perlu kita perbetulkan. Kalau kita ni lagi muda, lagi bertenaga, kitalah yang kena duduk di saf hadapan berbanding mereka yang bertongkat itu. Baiklah, saya raikan soalan seterusnya. Nurul Hidayah Saifuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah keringanan syariat dalam perubatan? Bagaimanakah andai seseorang itu terpaksa untuk membuka auratnya yang cedera untuk proses rawatan? Apakah keringanan solat bagi seorang doktor yang terpaksa berada di Dewan Bedah dalam masa yang lama? Maafkan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Nurul Hidayah Saifuddin yang sudi bertanya. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Soalannya juga rukhsah. Ada 3 soalan. Ini bukan jamak kasar ni. Ni banyak betul jamak. Jadi yang pertama, Allahumma salli ala Muhammad berkaitan dengan syariat perubatan. Allahumma salli ala Muhammad. Dan yang keduanya auratnya. Dan yang ketiganya berkenaan dengan keringanan solat bagi doktor. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Yang pertamanya, satu orang itu, terima kasih kepada Nurul Hidayah Saifuddin, soalan ini adalah soalan yang praktikal. Semua orang pakai dan semua orang ambil. Jadi bagaimana andai seorang itu terpaksa untuk membuka auratnya yang cedera untuk proses rawatan? Begini, setiap sentuhan, walaupun sentuhan terbuka aurat dalam masalah ikhtilat, jika dalam masalah syifa itu diizinkan. Kan itu daruriyah. Sebab itu ada para alim ulama kita, dia letakkan tangan di beberapa kepala orang ataupun badan, sama ada rawatan doktor ataupun alternatif. Perkara itu adalah merupakan atas masalah rawatan. Masalah rawatan yang diizinkan atas beberapa dasar dan kepentingan. Adapun Ustaz, boleh ke tak boleh?
kalau sebagai contoh para doktor ini mereka ambil rukhsah jamak solat, boleh dengan syarat melibatkan nyawa dalam pembedahan. Sebagai contoh, dia buat rawatan bypass ataupun dia buat masalah berkaitan jantung 7 jam ataupun apa-apalah masalah berkaitan dengan nyawa 7 jam. Kalau kata pada ketika itu 7 jam langgar waktu zuhur, langgar waktu isyak, langgar waktu asar, maka boleh dijamakkan. Tapi kalau operate itu adalah sebab ketuat, tak boleh saudara sekalian. Ketuat tak boleh. Ketuat tak boleh. Masalah ketuat ataupun masalah-masalah yang kecil, pembedahan kecil tak boleh saudara sekalian. Tapi jika melibatkan nyawa, itu diizinkan sama sekali untuk mereka beramal dengannya. Sebab itu fik perubatan ini banyak para ulama tulis beberapa kemudahan, termasuklah mohon ampun dan maaf, kalaulah satu orang doktor lelaki, saya menyokong supaya doktor perempuan yang sambut kandungan untuk orang perempuan yang bersalin. Betul. Itu saya betul-betul sokong. Kalau boleh diuruskan, begitulah. Tetapi kalau sebagai contoh, pertama, tidak kecukupan tenaga kerja doktor perempuan kerana sangat sibuk. Kerana saya maklum, saya pernah berada di suatu hospital di mana daripada pagi, daripada tengah hari sampai ke tengah malam, satu doktor yang sama bertugas. Ini sebelum Covid ya. Dia terbaring di hadapan saya pada ketika itu. Saya kata patutlah ramai orang cuba turnover bila dapat tugas yang sangat besar macam ni. Betul. Okey, kalau tak cukup tenaga kerja, maka bolehlah diberikan. Namun dalam dasarnya, kalau boleh biarlah perempuan yang merawat perempuan pada ketika itu, sebab mereka lebih tahu dan mereka pastinya buat tanpa ada syahwat. Guru saya pernah sebut, ini dalam bidang rawatan Islam. Dia kata, kalau saya rasa nak merawat pada ketika itu, tiba-tiba syaitan menguji saya dengan syahwat, maka saya akan berhenti merawat, saya akan bertenang dahulu. Atau saya paskan kepada orang yang lain yang mungkin tidak syahwatnya menajam pada ketika itu. Sebab apa? Bila syahwat kita menajam, sedangkan kita merawat dengan Quran, kita merawat dengan doa, macam mana doa nak makbul? Sebab itu Allahumma salli ala Muhammad. Intum kalau boleh nak cari mu'allish, itu dalam bidang rawatan Islam, cari yang thiqah, yang memang sahih, yang memang soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan satu orang tersebut. Begitu juga dalam masalah kedoktoran. Kalau boleh diurus takbir semula, disusun semula atas dasar keperluan. Namun kita tetap memahami atas beberapa indikasi yang mereka tak mampu melakukan. Buat masa ini dan yakin. InsyaAllah. Apa yang boleh saya simpulkan berdasar kenyataan Ustaz tadi, kita kena ada perancangan Ustaz ya. Perancangan supaya apa? Apabila ialah kita nak bersalin ataupun kita dalam kesakitan, dapat memberi manfaat kepada orang yang sakit itu, insya-Allah. Baiklah, disebut tentang juga tadi solat tadi Ustaz ya. Betul. Yang orang doktor tadi dia bedah solat. Jadi adakah dia boleh jamak atau bagaimana? Ya, kalau kata apa yang dilakukan rawatan tersebut, pembedahan tersebut, yang pertama melibatkan nyawa. Jadi kalaulah sebagai contoh dia keluar sekejap ataupun dia boleh solat dalam bilik bedah asalkan tidak ada damun ataupun tidak ada darah. Sebab darah ni najis. Walaupun disebut darah yang tak diguna pakai, darah yang berpindah daripada jasad, itu najis para penonton sekalian. Kalau dia bersih, maka dia boleh keluar pada ketika itu, dia solat jamak dan dia boleh masuk balik. Jadi kerana itu dia mesti bertugaslah. Ada orang tanya, Ustaz, adakah ianya sama juga dalam masalah COVID ini? Maka perkara ini khilaf di antara ulama. Sebab COVID ini sebagai contoh, bila mereka pakai PPE, tak silap saya, ataupun yang betulnya itu, dia pakai pakaian yang menyelamatkan tubuhnya daripada kesakitan dan sebagainya, maka itu diperlukan padanya sebagainya mengizinkan untuk dia jamak. Tetapi saya kira perhatikan, kalau boleh buat azimah, buatlah azimah. Kalau boleh ambil yang berat kepada Allah, buatlah. Tapi kalau menyusahkan, maka boleh ambil pandangan yang ringan pada ketika itu. Dan yakin insya-Allah. Islam itu mudah, tapi jangan kita ambil mudah. Setuju Ustaz Yes. Baiklah, kepada pecinta ilmu dan keluarga besar Tanyalah Ustaz, kita nak berehat sekali lagi. Insya-Allah kembali bergabung selepas ini.
Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada mereka yang aktif yang menonton menerusi Facebook. Sebab mereka ni Ustaz mereka ni bukan sahaja menonton, bukan sahaja mendengar, bahkan mencatat balik di ruangan komen apa yang telah Ustaz bicarakan tadi. Jadi ini satu perkara yang sangat positif. Lah kadang-kadang sebab ada orang yang baru menonton, dia agak terlepas di perbincangan yang awal, dia dapat tengok balik dengan kita komen ataupun tulis balik kata-kata ustaz di komen tadi, insya-Allah. Baiklah, kita raikan soalan seterusnya. Kita ada seorang pemanggil. Betul ke? Assalamualaikum. Sebelum kita nak raikan pemanggil, kita nak bacakan dulu soalan yang diajukan di WhatsApp. Di Facebook, maafkan saya, Sahziatul Siddiq bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana bagi penjual online yang menggunakan model wanita yang tidak menutup aurat dengan sempurna sebagai testimoni disebabkan tujuan untuk mempromosikan produk mereka? Panas soalan ni Ustaz. Apakah dibolehkan menggunakan testimoni tersebut dengan mengaburkan aurat yang ada di gambar testimoni? Apakah Islam meringankan syariat tersebut menggunakan testimoni tersebut? Mohon penjelasan Ustaz. Sekian, terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Tu yang maha tu. Terima kasih kepada Sahziatul Siddiq yang sudi bertanya. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Al-halal bayyin wal haram bayyin. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu juga jelas para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak faham apabila sesuatu keadaan dia memanipulasi wanita untuk kepentingan perniagaannya. Sebab itu saya nak kata Allahumma salli ala Muhammad. Dan yang paling banyak memanipulasi keberadaan wanita ini khususnya bukan budaya ketimuran. Betul. Bukan budaya ketimuran apabila meletakkan gambar-gambar yang tidak enak. Dan hari ini mohon maaf menjadi satu budaya yang sangat-sangat tidak sehat. Sebagai contoh apanya? Menjual barang-barang yang untuk orang-orang dewasa tetapi iklan tersebut dilihat oleh anak-anak kecil. Sedangkan barangan tersebut untuk orang-orang dewasa. Dan tak habis lagi daripada itu, Allahumma salli ala Muhammad, cara mempromosinya yang langsung tidak patuh syariah. Betul. Pertamanya, Ustaz, adakah rezeki dia halal ataupun haram? Rezeki orang yang buat berniaga macam ni Ustaz, halal ataupun haram? Maka saya pernah tanya kepada para alim ulama. Para ulama sebut rezeki mereka asasnya adalah halal tetapi tidak barakah. Dia adalah tidak barakah. Ini bila kata tidak barakah, ghairul fawaid, iaitu dihindarkan segala jenis faedah dalam kehidupan mereka. Dan dalam erti kata lain, para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki orang yang buat begini, walaupun dia kata ustaz saya hanya tutup aurat dia. Tetapi Allahumma salli ala Muhammad, tidak begitu untuk laki-laki. Sebab itu guru kami Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, dia kata apa, orang lelaki ni perkara yang paling jahat adanya itu adalah mata. Dan disebut oleh Al-Habib Omar ibn Hafiz, dia kata di antara orang yang paling jahat matanya adalah para lelaki yang bujang. Takut juga kan? Sebaik dah kahwin Ustaz. Subhanallah, tabarakallah. Bujang lagi ke? Subhanallah, tabarakallah. Itu yang takut tu kan. Bila disebut begitu Allahumma salli ala Muhammad, dia kata sebab itu Allahumma salli ala Muhammad, Al-Habib Omar bin Hafiz dia kata, kamu jaga sungguh-sungguh mata kamu. Kamu jaga, kamu ini sebagai para penuntut ilmu agama Allah SWT, para lelaki ini jagalah mata kamu. Walaupun orang tersebut telah pun mensensor ataupun menutup sebahagian daripada auratnya itu. Sebab itu para penonton yang dimuliakan oleh Allah SWT dan Hakim, saya nak jelaskan di sini adalah kalau boleh, hindarkanlah keberadaan tersebut yang membawa kepada cara mempromosi sesuatu produk yang tidak patuh syariah Allah. Itu di antara perkara yang meringankan agama Allah. Saya mohon maaf, dia semayang, dia rujuk Quran, dia baca hadis, dia bayar zakat. Tetapi dalam masa yang sama mempromosikan produk jauh daripada cara Allah Subhanahu Wa Taala. Itu memang dapat rezeki yang halal tapi tidak barakah. Jadi apa artinya rezeki yang halal itu tidak barakah? Barakah artinya panjang faedah rezeki tersebut. Dan rezeki tersebut dapat diberikan manfaat bukan saja untuk kita dan orang yang akan datang. Bila rezeki halal tapi tidak barakah, apa akan berlaku? Makan yang diberi kepada isteri, isteri masuk
dimasukkan ke dalam mulut dan perkataan dikeluarkan oleh isteri kembali menyakiti suami yang menyuapkan makanan yang tidak barakah. Bukan itu saja para penonton sekalian. Makanan rezeki yang halal namun tidak barakah diberikan kepada anak-anak namun kedegilan yang sangat dahsyat. Tak sebulu dengan ayah dia. Saya nak beritahu Allahumma salli ala Muhammad. Satu orang dia kata, Ustaz, cukuplah saya nak cakap tentang benda tak barakah. Dah jadi kepada anak saya. Dah ada beberapa orang anak semua ada master, ada jadi pilot, tapi satu ni waktu dia kerja anaknya belajar pun malas dan tak berjaya dalam kehidupan. Bila tanya kepada dia, Ustaz, waktu tu ada orang bayar saya pegang borang ni Ustaz. Borang ni borang saham. Saya tak boleh bagi kepada orang kecuali seorang satu saja. Dia bagi saya duit bawah meja pada ketika itu, saya pun ambil. Dan saya ambil pada ketika itu, Ustaz. Dia kata pada ketika itu, akhir sekali anak yang dalam kandungan dan dibesarkan waktu saya buat kerja macam itu, anak itulah yang paling tak berjaya. Oleh kerana itu, kalau boleh saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, biarlah kita ini menyusun kehidupan kita, biarlah ada halal dan ada barakahnya untuk pembangunan ahli keluarga kita, sebab saya yakin majoriti rakyat Malaysia semua bagus-bagus cari rezeki yang halal, cari rezeki yang barakah dan bekerja keras di dalam jalan agama Allah. Tuan-tuan yang buat kerja susah, naik motor, jaga keselamatan, bersusah payah, ada yang aksiden, yang berjuang, membela, menjaga batasan negara, Allah Ta'ala berikan kemuliaan kepada kalian. Dan penat lelah sesungguhnya Nabi bangga melihat seorang lelaki yang bekerja keras untuk membangunkan keluarga dengan rezeki yang halal lagi barakah dia. Allahu Akbar. Hari ini kita nak kaya, semua orang nak kaya, tapi kita nak kaya dengan berkat. Amin. Harta kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah sedang penonton, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan Ustaz Ahmad Fuad Mokhtar. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan? Alhamdulillah saya sihat. Ustaz dan Dai sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi soalan saya begini. Ustaz ada menyebut mengenai tajuk kita pada pagi ini itu meringankan syariat ya. Jadi soalan saya begini. Kadang-kadang ialah bukan kata orang, saya sendirilah Ustaz ya, dan juga Dai ya. Kadang-kadang saya dalam perjalanan Ustaz, kita disinggah di RR untuk menunaikan solat. Jadi kadang-kadang dekat RR ni ramai orang nak ambil uduk pun ramai. Jadi masa nak ambil uduk tu ambil yang wajib-wajib je lah, yang sunat tak payah. Contohnya menyapu telinga tak payah, itu sunat ya, tinggal je lah pasal orang ramai. Masa sembahyang, dalam sembahyang baca Fatihah je, surah tak payahlah pasal orang ramai lagi tunggu di luar. Nak sembahyang ni nak cepat sikit. Adakah boleh kita meringan-ringankan benda gini yang sunat-sunat tinggal ambil yang wajib-wajib kerana nak cepat kerana orang ramai lagi menunggu untuk menunaikan solat. Boleh ke Ustaz saya melakukan perkara yang macam ini Ustaz? Itu soalan saya. Terima kasih. Senyum nampak gigi. Ada rezeki jumpa lagi. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar dari Pekan Pahang yang sudi bertanya. Dalam banyak-banyak kenyataan tu, saya tengok satu je. Senyum nampak gigi. Tu je saya ingat. Jadi terima lagi. Jadi terima, alhamdulillah. Bagaimana Ustaz dengan soalan tadi? Silakan. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Persoalan tadi saya nak jawab dengan pandangan dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ada beberapa keadaan yang kita kena ambil rukhsah. Okey, kalau kita ambil wuduk yang pertama itu adalah merupakan wajib. Yang kedua, kalau kita ambil dua saja itu makruh. Sebagai contoh, saya ambil 2 kali saja. Kalau kita ambil 3 kali pada ketika itu, Allahumma salli ala Muhammad, itu adalah menyempurnakan yang wajib. Adapun kadar yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, itu adalah perkara yang haram dan membazir. Inna mubaziri na ikhwana syayatin. Maka sesungguhnya mereka yang membazir ini adalah teman-teman rakan taulannya para iblis. Ada orang kata, saya tanya pada dia, bang, kenapa abang ambil sampai 7 kali wuduk ni? Dia kata, bukan apa Ustaz, kalau kentut sekali ada spare part, dia kata kan, ada spare part Dai Hakim. Dia kata ambil lebih. Maka saya katalah kepada tuan-tuan dimulakan oleh Allah, ada beberapa rukhsah. Macam Tuan Haji Omar sebut tadi itu memang betul tepat dan ada dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Bukan sahaja kalau kita tengok ramai orang maka kita pun mulalah untuk mula mengambil satu pusingan saja pada penonton sekalian. Tidak. Kalau sebagai contoh imam telah pun mengangkat takbir, Allahu Akbar, kita nak kejar muafiq pada ketika itu, nak kejar rakaat pertama. Maka kalau kita ambil wuduk dan imam baru mulakan solat, harusnya 1 kali saja ambil yang wajib.
bila mendengar imam telah memulakan salah. Maka itu lebih afdal. Kerana pada ketika itu adalah kerana mendapat muafiq bersama imam, mendapat sempurna tamam mengikuti imam adalah lebih manfaah berbanding dengan menambah sunat yang kita ambil dalam 3 wudu itu tadi. Tamam. Yang keduanya dalam masalah dia baca Al-Fatihah, tak baca surah-surah sunat, itu pun tidak menjadi permasalahan kerana meraihkan para teman-teman yang lain. Ingat ya, kita ambil rukhsah hanya bila perlu sahaja. Jangan sampai nak setakat nak doa sikit pun tak dapat. Apa salahnya kalau kata ustaz orang tengah ramai, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin walhamdulillahirabbil alamin. Sebab doa ni saudara, kita anggaplah ianya sebagai bahagian daripada solat walaupun itu sunat sahaja. Ada orang kata, ustaz, adakah hadis yang berkaitan Nabi SAW wirid lepas sembahyang? Ada. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Walaupun tak banyak, tapi ada dalam hadis. Kerana itu Allahumma salli ala Muhammad, saudara dimulakan oleh Allah, ambil. Dan kita juga kena faham orang sekeliling. Kita sembahyang ke RNR. Boleh pula dia bantai rakaat pertama surah Al-Baqarah. Allah Akbar. Al-Baqarah dia bantai. Mentang-mentang ada hafiz Ush, dia boleh mujawad pula tu. Baca macam masuk musabaqah Quran. Orang belakang dahsyat tunggu. Tak sesuai lah. Itu boleh datang fitnah kepada agama. Itu boleh datang fitnah kepada agama. Seperti mana Nabi tegur ashabah Nabi. Bila dia baca surah yang panjang, Nabi kata, Muaz, apakah engkau ni nak berikan fitnah kepada agama dengan bacaan yang panjang? Ketika mana ada orang yang keuzuran, maka tidak sama sekali pada ketika itu. Sebab itu, para penonton yang dimulakan oleh Allah Jalla wa'ala, susun kehidupan kita dan ambil yang penting ketika penting dan tolak yang ringan ketika mana kita sanggup melakukan yang berat. Wallahualam. Jadi semua orang nak beribadah, bukan kita sahaja nak beribadah. Jadi kita permudahkan urusan orang. Bila kita permudahkan urusan orang, insya-Allah Allah akan permudahkan urusan kita. Baiklah ustaz dan sidang penonton, kita ada satu lagi pemanggil. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Dahiyah Hadari dan juga Ustaz Ahmad Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan? Sihat daripada Hitam Selina. Ya, silakan. Alhamdulillah. Silakan tuan. Soalan saya begini. Ya. Hello? Ya, silakan. Teruskan insya-Allah. Apakah penyebab dan apa juga yang penyebab menjadikan kita ni meringan-ringankan syariat? Adakah daripada kita ni menjadi adakah kluster kejahilan ini penyebab utama ataupun malas ataupun ikut-ikutan baik yang menyebabkan kita meringan-ringan seperti contohnya, boleh tak ustaz tolong kaitkan dengan syarat riba yang masih lagi kita meringan-ringankan, masih lagi kita mengamalkan. Hello? Baik. insya-Allah. Baik. Terima kasih atas soalan soalan tentang faktor kenapakah kita ini meringankan syariat, dan boleh katakan hari ini banyak orang meringankan tentang bab riba tuan Terima kasih kepada Tuan Ilyas dari Air Hitam Pulau Pinang yang sudi membuat panggilan. Betul, hari ini ramai orang mengambil ringan syariat, dan apakah faktor dia? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih pada persoalan itu tadi. Baik, apakah penyebab satu orang itu yang cuba mengambil pandangan-pandangan yang sangat ringan? Kalau kita tengok dalam Quran, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala membahaskan dalam surah At-Taubah, ketika mana memperbahaskan dalam peperangan Tabuk ni, Nabi SAW, kita Tabuk, kita berperang dengan Romawi. Dengan tamadun Romawi ni bermaksud tentera salib lah. Bermaksud pada ketika itu Nabi ni bukan setakat berperang antara kabilah-kabilah Arab saja. Kita ni international. Allahumma salli ala Muhammad. Kita berperang dengan tamadun Romawi ataupun tentera salib pada ketika itu, dan dalam peperangan itu ada beberapa orang daripada Hadrami, dan dia berkatakan bahawa kami tidak mahu ikut turut serta dalam peperangan ini. Dia nak ambil rukhsah. Sehingga pada ketika itu ditanyakan kenapa? Rupa-rupanya dia tak nak pergi ambil ikut perang dengan Nabi dalam perang Tabuk adalah pertamanya sebab waktu itu musim buah dan hakim. Dia kata kalau kami pergi, siapa yang nak uruskan ni? Subhanallah. Dia boleh utamakan bisnes dia. Musangking Musangking mungkinlah, musangking ataupun manggis dan sebagainya. Tapi itu tak adalah dekat tanah Arab kan. Allahumma salli ala Muhammad, keadaan tersebut. Sehingga ditanya lagi kenapa kamu tak nak pergi? Dan akhirnya sekali Allahumma salli ala Muhammad, Allah nyatakan dalam At-Taubah, bukan kerana mereka tak nak pergi berjuang dengan kamu wahai Muhammad, tetapi kerana aku yang tidak ingin mereka turut serta bersamamu. Bermaksud sebab Allah Taala telah memalingkan hati mereka. Jaga-jaga tuan-tuan.
Takut-takut macam yang ditanyakan soalan tadi, kita ni meringankan ibadah adalah kerana tak ada jiwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kerana dalam keadaan perkara ini yang datang. Betul. Khusus sekali dalam masalah riba. Pertama sekali kita kena cakap dengan realiti. Kita, saya, saudara semua setuju. Kita cuba elakkan riba. Yang khususnya riba datang daripada hutang. Betul. Kalaulah masalah kereta mungkin kita boleh cuba-cuba untuk elakkan. Tapi dalam masalah rumah, untuk kita elakkan masalah riba ni, sebab tu ulama sebut di akhir zaman, walaupun orang itu alim, orang soleh, dia tetap tak dapat lari daripada riba. Tetapi apa cara kita nak keluar daripada riba tersebut? Sementara kita berada dalam suatu sistem kapitalis yang menekan kita, yang sistem yang apabila kita masuk nyala-nyala dunia, sistem itu dah ada. Betul. Maka apa cara kita nak buat? Janganlah kita melihat satu perkara yang terus besar, kita tukar semua. Padahal kita tak ada bank. Kita cuma ada bankrupt saja kan. Kita tak ada apa pun daya yakin pada ketika Terasa itu. tu. Terasa tu kan. Apa yang kita nak buat pada ketika ini, Allahumma salli ala Muhammad, mudah saja. Sebagai contoh, kita ada hutang 400,000. Kita sebut kepada pegawai bank itu tadi, tuan, boleh saya tahu tak berapa saya punya hutang ni kalau bayar habis? Dia kata, tuan hutang 400,000, kalau bayar boleh jadi 750,000. Itu perkara yang berlaku. Dia kata, okey, kalau begitu begini, kita buat akad dengan dia. Kalau begitu, kita akad dengan dia, aku berhutang dengan kamu RM400 dan 350,000 itu adalah merupakan faedah ataupun faedah dan juga hibah yang aku berikan kepada kamu sebab perkhidmatan yang telah kamu berikan kepada aku. Baru kita boleh keluar daripada keadaan riba itu tadi. Sebab kita kena faham, ya, Allahumma salli ala Muhammad, ini kita kena bekerja sama dengan realiti. Dan pandangan yang dikeluarkan ini juga adalah pandangan realiti supaya kita dapat bermuamalat dengan insan. Cuma saya nak kata, betul kata pemanggil kita itu tadi, ramai orang pada hari ini yang cuba bermudah-mudah. Kalau boleh ambillah perbankan Islam. Yang mana perbankan itu dia lebih jelas. Dia akan bagi tahu dan rate dia itu tak naik tak turun. Dia punya interest tak naik tak turun, dia akan stable dengan apa perjanjian yang mereka buat dalam perjanjian loan rumah ke, personal loan dan sebagainya. Pilihlah yang perbankan Islam dan kebetulan alhamdulillah Malaysia juga di antara hub perbankan Islam. Dan kalau kita tengok kita punya kenaikan daripada sudut pengajian muamalat untuk perbankan, kita di antara rujukan dunia pada hari ini. Mudah-mudahan ini terus disemarakkan dan tahniahlah kepada bank-bank seluruh Malaysia dan tuan-tuan, dan tahniah juga kepada anda yang memilih untuk mengurangkan masalah riba dalam kehidupan sendiri dan yakin. Hati-hati dalam kita mengambil mudah, jangan sampai Allah memalingkan kita dari kebenaran. Itu perkara yang perlu kita ambil maklum. Baiklah, kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz, kita nak berehat sekali lagi. InsyaAllah kita kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada pagi ini, kita membincangkan topik akidah, iaitu meringankan syariat bersama dengan panel kita Ustaz Ahmad Fuad Mukhtar. Jadi kepada anda yang mungkin ada soalan yang ingin diajukan, boleh sahaja buat panggilan ke nombor 0377261603 atau boleh WhatsApp kami ke nombor 011-1233-6480 atau terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, dan pastikan soalan yang ingin diajukan sekitar tajuk kita pada pagi ini, iaitu meringankan syariat. Baiklah, saya agak tertarik dengan satu soalan yang diajukan melalui WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimanakah orang-orang yang bekerja di kedai-kedai serba nikah menjual arak, juruwang dan pembantu umpamanya? Mohon pencerahan. Terima kasih. Jainal dari Ipoh yang sudi bertanya. Barangkali orang Jawa yang bertanya ni ya. Mungkin kan. Masya-Allah, barakallah. Silakan Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Muhammad.
soalan daripada Tuan Haji Zainal ni adalah soalan yang sangat-sangat deep dan berlaku di semua tempat yang kita cuba elakkan. Adalah beberapa keadaan yang tak berlaku. Cuma para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita juga tak bersetuju apabila keadaan ini berlaku. Sebagai contoh, juruwang ni memang taat kepada Allah Ta'ala, tapi tiba-tiba orang letak tu contoh 2 botol arak. Kan ada viral baru ni, dia tak nak charge, dia tak nak, sebab dia tak nak terkait dengan keadaan tersebut. Begini saudara dimuliakan oleh Allah. Apakah hukumnya? Yang pertama sekali kita akan sebut, jika ada pekerjaan lain, cuba ambil pekerjaan yang lain. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, ulama sebut, jika kita dapat gaji sebagai contoh RM1,800, disebabkan keadaan dan ruang pekerjaan yang tidak kita punya, oleh kerana itu, maka kalau RM1,800, kita kena tolak duit RM300 itu sebagai duit untuk menyucikan perniagaan arak yang kita lakukan pada ketika itu tadi. Ini bukan dalam masalah meringankan syariat, saudara. Ini dalam masalah maqasid syariah. Kita yang pertama saya sebut pandangan itu tadi, kita kena tukar. Kita kena tukar pekerjaan kalau mampu kita. Tapi kita faham orang Islam pada hari ini tidak menguasai ekonomi. Sebab itu kita berminta kepada semua yang tengah tengok siaran ini, kalau anda peniaga Islam, tolong pegang kuat ekonomi. Daripada sudut automotif, daripada sudut perindustrian, daripada sudut kilang dan sebagainya, kosmetik, perabot dan sebagainya, terus pegang ekonomi. Kerana ketidakmampuan kita memegang masalah ini, sebab itu kita terkebelakang dan kita tak mampu untuk mendabik dada dan megah dengan syariat kita. Oleh kerana itu, jika para pekerja yang kerja di kedai-kedai yang menjual arak, saudara kalau bergaji RM1,800, maka tolak sebagai rezeki itu, contoh RM300 ataupun RM200, tolak pada ketika itu dan dinisbahkan kepada keuntungan hasil daripada arak. Memang kena dibuat sebab dah bercampur keadaan rezeki pada ketika itu. Tapi oleh kerana kita nak membersihkan harta kita pada setiap bulan, kita keluarkan juga. Sebab kalau kita kata semua yang bekerja kedai boneka berhenti sekarang, maka apa akan berlaku? Betul. Kegawatan ekonomi. Anak-anak tidak akan ada makan dan minum. Kita tak jaga maqasid syariah. Betul. Kita tak bersetuju ada perjualan tersebut. Tetapi kita juga kena maklum apa yang berlaku pada anak-anak di rumah, pada isteri. Sebab itu saya kata kita kena buat gerakan yang konsensus. Pegang ekonomi, memperkasakan industri dan terus membina ketamadunan yang hebat. Baru kita boleh terus pakai semua syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan bermegah dengan undang-undang yang di mana keadaan itu kita memegang market dan pasaran. Itulah yang dibuat oleh Abdul Rahman bin Auf. Bila Abdul Rahman bin Auf masuk pasar Bani Qainuqa yang dipegang oleh majoriti Yahudi, dia pecahkan market dan dia menjual harta al-an'am ataupun haiwan al-an'am dengan tali mengikut perundangan Islam dan hakim. Jadi ada 2 kaedah yang boleh kita gunakan. Yang pertama kata Ustaz tadi, kalau ada kerja lain, cari kerja lain. Kita usaha untuk mencari kerja yang lain. Yang kedua, kita sucikan. Mungkin kita keluarkan sedikit daripada keuntungan gaji kita, 300-400 mungkin, untuk kita menyucikan gaji kita tersebut. Baiklah Ustaz dan sidang penonton. Ustaz pernah dengar tak orang kata, jangan tengok zahir, tengok batin dia. Ustaz pernah dengar Biar luar jahat tapi hati baik. Pernah Ini ada satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook berkenaan dengan kenyataan tadi. Iaitu Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya jika kita membicarakan bab aurat? Ada yang mengatakan jangan pandang pada zahir tapi pada batinnya. Yang penting hati mesti baik. Kubur masing-masing. Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih Kak Yat, Bandar Tasik Puteri Rawang, Selangor. Terima kasih kepada Kak Yat atas soalan yang diajukan. Sila Ustaz. Baik, Dai Hakim. Terima kasih Kak Yat. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam kaedah usulul fiqh, ziyad al-masyaqqah, ziyad al-ajri. Dalam arti kata lain, jika bertambah masalah keperitan, kepenatan kamu dalam melakukan ibadah kepada Allah, ziyad al-ajri, maka Allah akan memberikan ganjaran yang lebih bertambah kepada kamu. Khusus kepada orang-orang perempuan yang berpanas-panasan, pakai tudung kan. Allah kita Dai Hakim tak pernah rasa pakai tudung. Mana panas tu macam mana kan. Dan Allahumma salli ala Muhammad dengan berjubah. Bukan tu saja, pakai handsock, pakai stokin, berhijab, ada yang berpurdah, panas Dai Hakim. Betul. Tetapi disebutkan tadi ziyadal masyaqqah, ziyadal ajr dalam masalah usulul fiqh, iaitu jika bertambah masyaqqah maka bertambahlah keberadaan yang lain. Jadi
Oleh kerana itu, satu orang yang taat kepada Allah, kalaulah dia kata apa ni, pakai purdah, pakai tudung, tapi mulut masya-Allah tabarakallah, perangai ya Allah, dia kata teruk betul lah, dia kata. Saya nak bagi tahu Allahumma salli ala Muhammad. Kebaikan itu kan berbeza. Dia taat pada pakaian dan dia juga sedang taat dalam kata-kata dia. Kalau orang tersebut pula dia mulut baik ustaz, akhlaknya baik, wataknya baik tapi tidak bertudung. Yang baik tetap baik. Pada bahagian yang dilanggar syariat, tetap langgar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita kaitkan pakai je tudung tapi perangai masya-Allah tabarakallah. Disebutkan perkataan dan disinergikan pada makcik tersebut. Kesanlah makcik tu, tension dia, tulis status kat Facebook, kecewa hari ni. Dia kata kecewa aku hari ni. Orang kaitkan pakaian dia dengan keadaannya. Sebab itu Allahumma shalli ala Muhammad, kalau mereka berakhlak dengan baik satu perkara dan yang kedua keadaan perkara yang lain. Al-Habib Adi Al-Jufri sebut kepada kita, satu orang ni yang watak dia baik terzahir pada pakaian dia. Oleh kerana ni saya tak cukup baik. Kerana itulah kita cuba berpakaian macam orang-orang baik. Betul. Macam itulah kawan-kawan kita yang lain. Dia tak cukup baik, tapi sebab nak cuba jadi baik, sebab itu dia pakai tudung dengan baik, dia pakai pakaian dengan baik, dia pakai jubah dengan baik. Kan itu keadaannya. Tetapi ingat, kita tidaklah setakat menilai pakaian luaran orang sahaja. Semua orang ada baik mereka. Semua orang ada kelebihan mereka. Semua orang ada kekurangan mereka. Sebagai seorang Muslim, hormatilah mereka dengan layanan sama rata dan tidak kita membezakan darjat di antara mereka. Mereka mungkin baik, ada kurang sikit, kita tolong top-upkan insya-Allah. Makna kata hari ini jangan kita menghukum. Kalau boleh kita menghukum dengan adil. Ada orang kurang baik pada kata-kata, baik pada pakaian. Ada orang baik pada pakaian, kurang pula dari sudut kata-kata. Jadi kita kena menghukum dengan adil insya-Allah. Baiklah, soalan seterusnya yang diajukan di Facebook juga, Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah akan berlaku jika meringankan hukum syariat dalam harta faraid yang melibat harta pusaka dan harta anak yatim? Apakah kesannya jika penjaga yang menguruskan harta anak yatim meringankan hukum syariat dalam pengurusan harta tersebut? Apakah kesannya pada ibadah dan akidah jika menggunakan dan memakan sebahagian harta pusaka yang bukan miliknya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada Nur Dahlia Biru atas soalan. Macam kena je gaya soalan tu kan. Allahumma salli ala Muhammad. Saya nak jawab seperti mana dalam kitab Imam Zahabi rahimahullah, itu kitab Al-Kabair. Dalam satu bab disebut dalam hadis sahih Bukhari wal Muslim. Ketika mana dalam kitab tersebut Az-Zahabi sebut pada kita, ijtanibu, kamu ini hindarkan, jauhkanlah kamu daripada 7 dosa-dosa yang besar. Termasuklah dosa dengan memakan harta anak yatim. Jadi dalam hal-hal berkaitan dengan faraid ini, Allahumma salli ala Muhammad, ianya berlaku setelah hutang diselesaikan. Hutang, contoh hutang si pemati dah diselesaikan. Lepas tu keperluan dia, sebagai contoh, kita boleh gunakan wang si mati untuk uruskan van jenazah, kain kafan dia, pakaian dia dan apa-apa kepertanggungjawaban kepada si mati itu diuruskan terlebih dahulu. Setelah itu barulah difaraidkan. Itu asasnya. Adapun satu orang yang mula memakan harta anak yatim dengan tujuan tersebut, ketahuilah ada beberapa dosa yang akan diawalkan akibatnya di dunia ni. Yang pertama adalah derhaka kepada kedua orang tua kita. Itu yang pertama, saudara, dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya adalah dengan memakan harta anak yatim. Dan apabila keadaan yang kedua ini, memakan harta anak yatim, kerana itulah kehidupan kita ni akan terlalu dihimpap dengan permasalahan. Nabi SAW adalah merupakan seorang anak yang yatim. Ayahnya meninggal dunia awal. Tapi Nabi berjalan sebagai satu orang yang sangat hebat, satu orang yang sangat kemas akidahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak yatim ni dalam bulan Muharram ni, di antara amalan ulama adalah dengan mengusap kepala mereka. Usaplah kepala dia. Tapi tuan-tuan, janganlah tuan asyik jumpa usap, putus rambut dia. Usaplah duit sikit bagi dekat dia. Anak yatim kan, usap kepala dia dalam keadaan tersebut, bagikan sedikit nafkah pada dia, berikan, kalaulah kita mak ayah dia, bagikan sikit hibah hadiah kepada dia, barulah keberkatan dalam keadaan tersebut. Jika tidak, saya nak bagi tahu, makan harta anak yatim, tersempitlah kubur seperti berkata Imam Ramli, dan juga diberikan Allah Subhanahu Wa Taala azab di dunia ini, dimalukan mereka, hati tak tenang, jiwa tak lapang dan bahagia
di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Hakim, insya-Allah. Semoga kita dijauhkan dari golongan yang memakan harta anak yatim. Bak kata Ustaz tadi, orang yang makan harta anak yatim, maafkan saya, akan dicepatkan azab di dunia ini. Biasalah Ustaz, pagi-pagi. Masya-Allah. Sekarang pukul 8 biasalah tersasul itu. Itu dia. Baiklah, kita ada soalan seterusnya di Facebook. Teratai Uda bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah mereka yang suka meringankan syariat Islam ini boleh menyebabkan terjadinya ajaran sesat? Mohon pencerahan. Terima kasih. Terima kasih kepada Teratai Uda yang sudi bertanya. Silakan Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih Da'i Hakim. Baik, ajaran sesat yang berlaku pada hari ini sangat dahsyat. Sebagai contoh seperti mana gerakan yang telah difatwakan sesat oleh Jabatan Agama Islam Kerajaan Negeri Selangor, JAIS kita panggil. Baik, ada sebagainya, sebagai contoh sebagai Syiah, mereka menjamakkan solat, subuh, maghrib, isyak, zuhur, asar. Katanya kerana ini adalah pemusafiran, maka hidup ni adalah perjalanan. Maka perjalanan itu adalah musafir. Maka kerana itulah mereka pun jamaklah dalam kehidupan mereka. Sebab itu para penonton yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dia suka ambil pandangan-pandangan yang ringan, termasuklah perkahwinan yang dilakukan sebagai mut'ah. Kamu tak perlu kepada payah-payah, tak payah nak panggil wali, kamu jumpa dengan aku nikahkan kamu dalam keadaan mut'ah tersebut, kahwin kontrak 3 jam, 24 jam, 1 jam. Ketahuilah itu adalah zina dan tidak diizinkan dalam agama ini. Jadi ada banyak hari ini ajaran-ajaran sesat. Begitu juga satu yang tergempar dulu disebut sebagai kerajaan langit yang telah difatwakan sesat oleh pemerintah dan jabatan agama, iaitu ajaran Ayah Pin, iaitu ada langit di sebalik langit. Jadi saya pun tak faham apa maksudnya itu. Dan disebutkan dalam itu, Allahumma salli ala Muhammad, mereka tidak bertawaf di Mekah, tetapi mereka bertawaf di seramik tembikar di rumah mereka pada ketika itu. Begitu juga na'udzubillah min zalik, gerakan-gerakan sesat ni dah ada laku lama dah, semenjak asalnya lagi ketika mana di Mekah Al-Mukarramah. Ketika mana pasukan Abraha, cerita Abraha dulu, seorang Mekah Al-Mukarramah. Kenapa dia serang Mekah Al-Mukarramah? Orang cerita dia bergajah dan sebagainya. Ada ceritanya lagi. Sebab Abraha ni, bila dia tengok semua orang datang ke Mekah, dia rasa tak seronok. Dia kata, kalau macam tu orang Yaman, kalian kalau nak buat umrah, buat kat tempat aku. Dia buat Mekah yang kedua dekat tempat dia pada ketika itu. Jadi keadaan tersebut, dia marah tengok tak naik-naik juga. Dia dah buat sebiji macam Mekah. Maka sekali apa yang berlaku, dia pun pergilah menyerang Mekah. Dan pada ketika itulah berlaku keadaan yang sangat dahsyat. Sebab itu para penonton yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berhati-hati dengan ajaran sesat. Sama ada entum, kalian profesional, kalian orang-orang agamawan, kalian orang-orang awam, hati-hati dengan ajaran sesat yang semakin meluak-luak pada hari ini, termasuk pemikiran liberalisme yang datang menyerang kita. Ingat sungguh-sungguh, Islam adalah agama yang terbuka, tapi Islam tidak liberal sama sekali. Betul Ustaz. Tapi bila sebut tentang ajaran sesat ini juga, kita tengok pengikut ni bukan orang kata orang biasa-biasa, kebanyakannya doktor, orang yang berpengaruh. Jadi mungkin Ustaz boleh terangkan kenapa golongan ini mudah ikut akan ajaran sesat? Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Quran dalam para ulama sebut laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau tidaklah kerana guruku, maka tidak aku mengenal penciptaku. Saya mohon maaf. Saya pernah buat kajian kenapa ni golongan-golongan profesional mereka terlalu cepat untuk mengikuti keadaan-keadaan dan fahaman-fahaman tersebut. Yang pertama sekali adalah di antaranya senang untuk mengambil rukhsah. Dia hidupnya senang, kalau boleh ibadah juga disenang-senangkan. Yang pertama keadaan tersebut. Yang kedua, mereka hanyalah membaca dan tidak berguru sama sekali. Sebab itu saya nak kata, bukan golongan profesional sahaja. Kita baca di Google, kita baca di WhatsApp. Sebab itu baru-baru ini bila orang kata, Ustaz, kalau dakwah di media sosial biar ada tauliah. Saya setuju pandangan tersebut. Sebab apa saya setuju? Supayanya Allahumma salli ala Muhammad, kalau mengeluarkan hukum biar bertauliah. Kalau bagi vibe-vibe positif, konten-konten motivasi, itu tak ada tauliah tak apa. Tapi kalau kata mula bercakap tentang hadis, mula bercakap tentang akidah, mula cakap tentang fiqh, konten-konten itu, orang itu biar bertauliah. Seperti mana idea yang datang baru-baru ni kan, untuk disinergikan kepada masyarakat umum kita. Oleh kerana itu, para penonton dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak bagi tahu dalam keadaan yang jelas. Kenapa? Sebab pembacaan yang meluas. Banyak juga orang yang tersesat dengan bacaan dia. Bukan itu sahaja. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir juga sebut, ada juga orang
yang tersesat dengan doanya. Sebagai contoh Bal'am. Bal'am tersesat dengan doanya ketika mana zaman Nabi Musa. Setiap kali Bal'am doa, makbul. Setiap kali Bal'am doa, makbul. Sehingga Bal'am hanya minta kepada Allah permintaan doa berkaitan akhirat, berkaitan dunia sahaja. Bila berkaitan dunia, sehingga Allah menterbalikkan jiwa dan perasaan Bal'am daripada Allah kepada dunia semata-mata. Oleh kerana itu, berhati-hati dan melihatlah keberadaan satu orang tersebut dari Hakim, insya-Allah. Alhamdulillah. Sebab itu perlunya kepada guru yang akan membimbing kita dan akan menasihat kita jikalau kita tersalah jalan. Kembali semula kepada kebenaran, insya-Allah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Kita sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz di TV3. Jangan salah faham, ya. Tanyalah Ustaz akan berakhir di TV3, tetapi teruskan menonton siaran tambahan 30 minit di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Terima kasih kepada anda, keluarga besar Tanyalah Ustaz. Terima kasih kepada anda sebagai penonton setia Tanyalah Ustaz. Bukan saja di Malaysia, Ustaz. Bahkan dari Brunei, dari Singapura dan banyak lagi tempat yang menonton melalui Facebook. Tahniah saya ucapkan. Alhamdulillah. Dan kepada anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada pagi ini, kita membincangkan topik akidah, iaitu meringankan syariat dengan panel kita Ustaz Ahmad Fuad Mukhtar. Jadi kepada anda yang mungkin ada soalan, ingin bertanya, boleh sahaja buat panggilan ke nombor 0377261603 atau boleh WhatsApp kami ke nombor 011112336480 atau terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 dan pastikan soalan sekitar tajuk perbincangan kita pada pagi ini, meringankan syariat. Baiklah Ustaz dan sidang penonton. Tadi pada awal perbincangan kita, Ustaz ada menyebut tentang cara nak beribadah ni ada dua. Yang pertama rukhsah dan yang kedua azimah. Mungkin Ustaz boleh terangkan sedikit berkenaan rukhsah tadi, berapa pecahan dan sebagainya. Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Dai Hakim dan para penonton yang telah pun bergabung kembali bersama dengan kita semua. Masya-Allah, tabarakallah. Baik, para penonton dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu orang ulama dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan memperbahaskan kepada kita berkenaan dengan rukhsah. Pasal ini berkaitan dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada beberapa pecahannya. Al-awwal adalah takhfif isqatun, iaitu dia ni adalah merupakan satu perkara yang tergugur. Sebagai contoh, seperti mengugurkan kewajipan solat Jumaat kepada orang yang sakit kronik. Sakit kronik, maka dia tergugurlah solat Jumaatnya itu, dia boleh solat zuhur sebanyak 4 rakaat. Itu keadaannya. Ingat Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua adalah takhfif tanqis, iaitu seperti qasar solat 4 rakaat sewaktu pemusafiran. Itu jenis yang kedua, takhfif tanqis. Dan yang ketiga adalah takhfif ibdal, iaitu menggantikan. Sebagai contoh, dia tak ada air, dia boleh bertayamum kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pergantian, takhfif ibdal. Daripada kalimah disebut sebagai badal, pergantian. Kalau contoh rukhsah tak ada ni, boleh diubah ni. Sebagai contoh, tak ada air, maka boleh guna
batu. Ustaz, batu tajam-tajam. Jangan ambil yang tajam. Ambil yang rata sikit. 3 bahagian. Kalau tak ada air, maka kita boleh menggunakan istinja. Gunakan Allahumma salli ala Muhammad, batu. Dan perkara-perkara yang kesat seperti mana kertas dan sebagainya. Itu semua kategori takhfif ibdal. Dan yang keempat adalah takhfif taqdim, iaitu mendahulukan. Kerana kita ada masalah nanti pada waktu petang dalam pemusafiran, takhfif taqdim. Maka kita pun mendahulukan, mengawalkan solat asar dalam jamak takdim pada ketika masalah yang keempat. Yang kelima adalah takhfif takhir. Ini termasuklah solat jamak takhir, iaitu dia melewatkan pula. Jadi 7 pecahan ini. Dan yang keenam adalah takhfif tarkhis, iaitu seperti membuka aurat tertentu untuk mendapatkan rawatan jika tiada pilihan pada ketika itu. Ini takhfif tarkhis, iaitu tak khusus pada dia. Ada masalah ni, kita cuba longgarkan. Ada masalah tak sesuai, kita cuba perbaikikan. Yang ketujuh adalah takhfif taghayyur, iaitu Allahumma salli ala Muhammad. Ia adalah seperti solat fardu dalam keadaan duduk jika tiada kemampuannya berdiri. Jadi oleh kerana itu Allahumma salli ala Muhammad. Beginilah. Khilaf sehingga ke hari ini, masalah yang ketujuh ni. Ustaz, kaki kursi tu nak letak dekat saf saya ke ataupun ke belakang? Itu isu juga Ustaz. Isu sehingga ke hari ini. Mana satu saya nak buat ni? Dan tahapan mana yang baru membolehkan saya untuk solat duduk? Untuk meringankan syariat Allah. Pertama sekali, pernah suatu ketika saya pergi ke satu masjid ni, Masya Allah, orang yang sembahyang duduk sederet kat belakang. Saya kata ramai betul persatuan solat duduk di sini. PSD. Ramai betul solat duduk di sini. Saya pun perhatikan. Perkara pertama begini. Satu rukhsah yang mengizinkan kita untuk solat duduk adalah dalam beberapa hal dan keadaan. Dalam kitab Bahrul Mazi, kalau sebagai contoh kita tengah solat ni, kita datang dalam keadaan berjalan, bermaksud kita boleh berdiri. Kita kena berdiri dulu. Kita boleh rukuk, kita rukuk dulu. Lepas tu sujud tak boleh, baru solat duduk pada ketika itu. Hari ini datang-datang dia terus duduk. Orang berdiri pun dia duduk juga. Sedangkan dia boleh berdiri. Itu satu keadaan tersebut. Jadi Allahumma salli ala Muhammad disebut oleh Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari ketika mana mengajarkan fikih, disebutkan kepada kita, Allahumma salli ala Muhammad, kalaulah kita memperbahaskan berkenaan dengan amalan-amalan dalam kehidupan kita ni, kalau boleh, kalaupun kita ambil rukhsah, biarlah rukhsah tersebut rukhsah yang tidak melampau-lampau. Okey, kaki pula nak letak mana? Memang ada dua pandangan. Kalau boleh, kaki kita tersebut dinisbahkan kepada kaki kursi. Satu pandangan yang paling selamatlah, yang sesuai. Jadi tidaklah kita kacau saf orang belakang. Tidak mengganggu saf orang belakang. Tetapi dalam masalah PKP ni macam mana Ustaz? PKP ni orang belakang memang tak ada. Kalau yang tak adalah, kalau yang bukan sederet tu. Itu boleh kalau kita nak belakangkan kerusi dan kaki kita sederet dengan mereka. Itu boleh dinisbahkan begitu. Ada dua pandangan lah. Jadi memang khilaf lah sehingga ke hari ini. Pada saya begini, ambil perkara yang sesuai dengan waqi'. Kalau belakang ada orang semayang, kita ambillah kaki kita tu, letak di bahagian hadapan, kaki kursi kita tu. Tapi kalau belakang tak ada orang semayang, maka kita boleh kebelakangkan kursi daripada saf tersebut, gunakan kaki kita. Ini fiqh. Fiqh memang terbukalah. Kerana perkara ini adalah perkara yang khilaf, maka ambil ikut waqi' masalah setempat dan tanya dah pada ustaz-ustaz yang tuan-tuan mengajar. Yang saya ini umum saja. Tuan-tuan tanya pada ustaz-ustaz ajar fiqh di masjid tuan-tuan dengan keadaan itu, biarlah jawapan tersebut dikeluarkan sesuai dengan tempat tuan-tuan. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah Ustaz, tadi kita sudah sentuh tentang meringankan syariat dari sudut perniagaan. Kita sudah sentuh meringankan syariat dari sudut pinjaman. Ini pula meringankan syariat dari sudut rumah tangga Ustaz. Baik, seperti yang diajukan oleh sahabat kita melalui WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada pertanyaan tentang ada segelintir pasangan mengambil ringan tentang ibadah. Contohnya, sepasang suami isteri yang berwuduk tersentuh di antara satu sama lain dan mereka tidak mengambil wuduk yang baru. Kefahaman saya, Imam Syafi'i mengatakan suami isteri harus mengambil wuduk yang baru apabila tersentuh sama lain. Bagaimana jika seorang boleh meringankan ibadahnya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada yang sudi bertanya. Bi Allahumma salli ala Muhammad. Dalam masalah mazhab, yang pertama sekali kita kena faham talfiqul mazhab itu tak dibenarkan. Mencampur aduk.
Ustaz, ada ke pandangan mazhab-mazhab yang kata tak batal wuduk ni? Ada. Antaranya adalah mazhab Imam Hanafi rahimahullah dengan menyatakan bahawa taklah terbatal wuduk kalau bersentuh di antara suami dan isteri. Ataupun Al-Imam Ahmad ibn Hanbal menyatakan kepada kita batal wuduk kalau tersentuh suami isteri atas sebab ada syahwat. Dan pandangan yang dikeluarkan oleh Imam Maliki rahimahullah pula adalah kalaulah kita menyentuh batal wuduk kalau orang tersebut sudah pun akil baligh. Itu pandangan Imam Maliki. Adapun mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, kita adalah kalau kita bersentuhan dengan isteri. Isteri kita ini pada ketika itu adalah orang yang bukan sedarah dagingnya dengan kita. Dia berhubung dengan kita atas sebab akad. Bukan sebab darah yang mengalir. Kerana ada akad ijab dan qabul dalam pernikahan, itu akibatnya. Dan mereka juga boleh berpisah dengan sebab akad mengatakan aku ceraikan kamu ataupun aku talakkan kamu. Oleh kerana itu, mereka bukanlah suatu darah daging yang mengizinkan untuk mereka bersentuhan di antara satu sama yang lain. Sesuai dengan fiqh yang kita belajar, dengan adab dan akhlak. Kita berada di tanah air Malaysia ini bermazhabkan dengan mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, berakidahkan dengan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, bertasawufkan dengan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dan juga Imam Junaid Al-Baghdadi. Dan kita juga berpegang kepada mazhab membaca Quran Imam Hafs. Baca Quran pun ada mazhab. Memang semua perkara dalam hidup kita ni semuanya bermazhab. Dan oleh kerana itu Allahumma salli ala Muhammad, para penonton yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk fatwa di Malaysia ni maka batallah kalau tersentuh suami dan juga isterinya dalam wuduk itu tadi. Itu tadi. Ustaz, habis itu kalau kat Mekah tak batal ke? Kalau di Mekah memang ada juga dalam mazhab Imam Syafi'i sebut kalau bernafsu saja batal. Itu memang kaul dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau ada ijtimak tabung haji, saudara boleh baca apa ijtimak yang mereka telah keluarkan berkenaan dengan pandangan. Kalau di Mekah Al-Mukarramah dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau suami isteri tiba-tiba tersentuh bersyahwat memang batal. Tapi kalau di Malaysia dan untuk semua para penonton di Malaysia ni, kalaulah imam tersebut ataupun kita berimamkan dengan satu orang yang sentuh isteri dah. Dia kata dia sentuh isteri dah, saya terus naik jadi imam, kita solatkan dengan orang yang telah pun batal dia punya wuduk. Bermaksud jangan imamkan orang yang berada pada pemikiran begitu. Kerana ia bukanlah waqi' yang sesuai dengan kita. Adapun dalam mazhab Imam Syafi'i dengan tegas dan tegar menyatakan bahawa batallah wuduk satu orang suami yang bersentuhan dengan isterinya. Kerana itulah kelebihan dalam mazhab Imam Syafi'i dua benda. Yang pertama bab taharah, yang kedua bab niat. Inilah dua saudara. Kalau saudara baca kitab Muqaddimah Hadramiyah, itu kelebihannya. Dalam kitab Safinah, dalam kitab Matan Zubat dan kitab-kitab yang terkandung dalam mazhab Syafi'i, kita mendahulukan taharah, mendahului selebih daripada masalah-masalah yang lain yang hakim, insya-Allah. Baik, jadi jelas apa yang telah Ustaz bicarakan kepada kita. Jangan sampai kita mengambil rendah ataupun merambil pandang remeh Ustaz kepada isu yang sudah kita bincangkan tadi. Baiklah, kepada pencinta ilmu dan keluarga besar Tanyalah Ustaz, kita nak berehat seketika, beristighfar seketika, insya-Allah kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pejam celik Ustaz kita sudah berada di penghujung rancangan ataupun blok terakhir Tanyalah Ustaz. Tapi jangan pejam tak celik-celik. Kerja pejam je Ustaz. Tak celik-celik. Dah habis baru dia celik. Dah Allah habis ke? Aqimus solah baru bangun Ustaz. Baiklah Ustaz, terima kasih atas perbincangan kita sebelum ini. Saya agak tertarik dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita Ustaz melalui WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, dalam musim COVID sekarang, ada orang yang suka tinggalkan solat Jumaat atas alasan tidak jatuh wajib disebabkan keadaan penyakit berjangkit.
Apakah hukum orang yang berfikiran seperti ini? Mohon penjelasan dari pihak Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Saya Zaliha dari Terengganu. Terima kasih kepada Puan Zaliha dari Terengganu yang sudi bertanya. Betul Ustaz? Ya. Ada orang cakap, aku bukan tak nak pergi. Aku takut dijangkiti. Jadi bagaimana orang yang berfikiran sebegini? Lepas tu dia pun lepak kat kedai makan, tak dijangkiti. Kadang-kadangnya begitu. Contoh begitulah kan. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, para penonton yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takutnya itu hanya di masjid kan, di tempat-tempat pusat hiburan tak ditakutinya. Saya nak beritahu Allahumma salli ala Muhammad. Pertama, kita mesti hormat dahulu pihak berkuasa tempatan. Saya takut dengan new normal ni. Sebagai contoh, akibat daripada new normal ni, saya takut setelah ini orang jadi macam biasa saja lepak makan ketika mana waktu azan telah pun berkumandang. Ni katalah habis WHO sebut paling awal COVID-19 boleh berhenti 2 tahun setelah ini. Dia sebut mula-mula dia sebut bahawa susahlah nak berhenti. Tapi kenyataan baru keluar di CNN, BNN bahawa akan hindar 2 tahun akan datang. Itu pun kalau mampu dan berjaya dikawal. Cuma apa yang saya nak sebut kepada para penonton yang dimulakan oleh Allah, memang ada fatwa yang keluar. Sebagai contoh, Jabatan Agama Islam Kerajaan Negeri Sembilan fatwakan bahawa tak datang solat Jumaat 3 kali berturut-turut tidak jatuh hukum dan diizinkan. Disebut yajuz tu harus bukan bermaksud digalakkan. Maksudnya boleh. Orang kita ingat harus tu digalakkan. Harus tak datang solat Jumaat, bukan. Yajuz tu bermaksud kalau ada masalah masyaqqah tak apa. Begitu juga dengan Jabatan Agama Islam Kerajaan Negeri Terengganu. Dah keluarkan fatwa. Kalau kata solat Jumaat melebihi 3 kali dalam keadaan tersebut, maka diizinkan pada mereka untuk tidak datang solat berjemaah. Tetapi saya nak bagi tahu para penonton yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam suatu hadis riwayat Abi Daud disebutkan kepada kita, man sami'a nidaa falam ya'tihi fala solata lahu illa min uzri. Qalu ya Rasulullah wa ma'udhur, qala khaufun aw marid. Disebutkan, sesiapa yang mendengar seruan azan kemudian tidak mendatanginya pergi ke masjid, maka tidak sempurna solatnya melainkan disebabkan keuzuran. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasul, apakah keuzuran itu? Baginda menjawab, ketakutan, kebimbangan ataupun penyakit yang hadir dalam kehidupan kita. Jadi saya nak beritahu kepada anda semua, dalam kitab ini nyatakan kepada kita memanglah ada keberadaan yang lain untuk diberikan rusuh untuk orang tak datang solat Jumaat. Tetapi ingat apa disebut dalam kitab Jawharatul Tauhid fi ilmi aqaid yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, iaitu disebut pada kita, dia quote suatu hadis kursi yang terkarang oleh Syekh Khatib. Syekh Khatib kata dalam hadis tersebut, dia quote, kaifa ajudu bi rahmati ala man bakhila bi taati. Allah Taala nyatakan kepada mereka ni, kaifa ajudu bi rahmati. Apa maksud rahmat Allah? Segala jenis faedah ataupun rezeki. Faedah rezeki, kesihatan baik, perniagaan maju, keluarga bahagia, mak ayah sihat, tak ada penyakit, keluarga tidak berpecah belah. Jadi Allah Taala sebut, kaifa ajudu bi rahmati. Macam mana aku nak dermawan dengan rahmatku, dengan rezekiku. Ala man bakhila bi taati, kepada kalian yang bakhil dalam melakukan ibadah kepadaku. Jadi entum, ini hadis kursi untuk tembak hati kita, tumbuk jiwa kita. Allah tanya pada kita, kaifa ajudu bi rahmati. Macam mana kamu ni yang malas nak beratur pergi solat Jumaat, ambil rukhsah, berehat-rehat, bertenang-tenang, sedangkan orang lain boleh beratur. Ada orang uzur, ada orang OKU, boleh pergi lagi solat Jumaat. Kita nak ambil lagi pandangan-pandangan yang paling ringan. Pemerintah memang kena keluarkan fatwa itu. Sebab kalau tak dikeluarkan fatwa itu, jadi masalah. Tetapi bukan bermaksud mengambil kesempatan daripada fatwa. Penting fatwa itu keluar. Sebab kita ada masalah-masalah sebelum ini. Awal-awal dulu 12 orang, lepas tu 40 orang. Keluarlah fatwa ini. Cuma hari ini bila dah terbuka dengan lebih jelas, masjid dah buka, kita boleh memenuhkan secukup ruang yang boleh dengan kadar SOP yang boleh, maka penuhkanlah dalam keadaan tersebut. Janganlah kita menangguh pada air yang keruh. Keadaan dah kini semakin pulih, kita pula meninggalkan salat Jumaat. Khusus kepada ayah-ayah yang baru ni, yang 20 umurnya, umur 30, tak kurang juga yang ada dah 60, 50, rajin betul untuk tidak datang solat Jumaat. Mudah-mudahan kita cubalah semua kita ni usaha sama-sama, termasuk saya dan Yang Hakim dan semua teman kita, sama-sama untuk hadir solat Jumaat insya-Allah dan Yang Hakim. Itulah manusia Ustaz. Dulu masa masjid
tidak dibuka dengan seluasnya. Orang kata, apalah orang nak pergi sembahyang pun kau tak bagi. Tapi bila masjid sudah dibuka, ada alasan pula. Jadi jangan kita jadi golongan ini yang ada saja alasan. Sebenarnya alasan ini bukan nak datang pun, tapi alasan untuk menjauhkan dari rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, kita ada satu soalan yang agak isu semasa. Assalam Ustaz, boleh jelaskan berkenaan dengan isu rokok yang difatwakan haram, sedangkan masih ramai yang mengambil ringan dengan isu ini. Minta pencerahan. Terima kasih kepada yang sudi bertanya. Baik. Pertamanya para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena faham dulu siapa yang keluarkan fatwa tentang pengharaman rokok. Dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Pengharaman kepada rokok. Okey. Kalau ikut hierarkinya, memang Majlis Fatwa Kebangsaan ni tak tersimpan kepada mana-mana rang undang-undang negeri yang dipegang oleh sultan. Jadi, setiap jabatan agama negeri ni, fatwa mereka jauh lebih diiktiraf untuk negeri-negeri mereka sendiri. Kenapa masalah rokok ni dia masih orang ambil ringan? Pertama sekali, Allahumma salli ala Muhammad. Saya pun rasa tertekan. Hari ni kan kita kata sebelum ni 3 meter daripada meja makan. Dah tak ada dah 3 meter tu. Saya bila orang belakang isap rokok, saya Allahumma salli ala Muhammad, geram je rasa. Saya pun hisaplah straw pada ketika itu. Allahumma salli ala Muhammad. Saya cuma nak bagi tahu kepada para penonton dimulakan oleh Allah. Kenapa tak sepakat? Asalnya sekali, rokok ni memang ada daruriyat. Ada perkara yang darurat yang kita kena tolak dia. Tak ada kepentingan. Tetapi itu adalah satu masalah yang tidak diijmakkan oleh ulama. Tidak semua ulama menfatwakan rokok itu haram. Kenapa? Kan biasa orang dengar, Ustaz, ada yang sebut makruh, ada yang sebut haram, ada sebut tidak. Kenapa? Sebab Allahumma salli ala Muhammad, akibat yang tidak jelas. Sebagai contoh, ada orang yang tidak isap rokok tetapi masih sihat sehingga umur 80. Ada orang yang tidak isap rokok tetapi masih sihat sehingga umur 90 tahun, 70 tahun dan sebagainya. Oleh kerana akibat yang tidak jelaslah, oleh itulah dalam fiqh masih berlegar-legar. Tetapi macam Ustaz sebut tadi, sebagai pemerintah mesti keluarkan fatwa. Sebab yakhruju minal khilaf mubah. Jadi kita pun keluarkan fatwa dalam masalahnya, ni kata boleh, ni kata tak boleh. Tiba-tiba pemimpin keluar fatwa. Fatwa pemimpinlah yang kita mesti ikut pada ketika itu. Faham Tom? Jadi oleh kerana boleh ke tak boleh, pemimpin keluarkan fatwa, Jabatan Agama keluarkan fatwa, maka kita kena ikutlah fatwa pada ketika itu, dan yang paling diiktiraf. Jadi para penonton yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tolonglah yang perempuan, tolonglah jangan merokok, merosakkan rahim anda. Yang lelaki, tolonglah jangan merokok kerana tidak baik untuk kesihatan anda. Ingatlah orang yang tersayang, banyak orang yang terinfeksi daripada asap rokok anda lebih teruk dan mudarat daripada anda yang menghisap rokok ini. Kasihanlah. Bila Ustaz kata, bang, bangunlah 2 rakaat. Dia bukan buat 2 rakaat. 2 rakaatnya dekat mulut dia. Okay. Ini 2 rakaatnya. 4 rakaat begini. 2 batang. Saya kata, jangan begitu. Cuba bertahan dan berkawal. Usahalah untuk meninggalkan rokok ini. Sebab inilah keberadaan kita yang sangat soleh kepada Allah. Waktu Syekh Hadramut Yaman dulu, seorang syekh ni, dia awal-awal bila rokok datang ke Hadramut, apa yang dia buat? Dia beli semua rokok pada ketika itu. Sebab tak nak bagi orang hisap. Sehingga miskinlah ianya. Kerana dia nak pastikan orang tak mengambil dan menghisap rokok. Tapi habis datang pula yang lain. Allahumma salli ala Muhammad. Datang pula yang lain. Dah tak boleh nak apa dah. Sebab apa? Ada orang mengambil kesempatan. Dalam tersebut ada keadaan yang merosakkan kita, dan Jabatan Kesihatan juga dah terangkan kepada kita, cubalah buatlah untuk orang-orang yang tersayang. Wallahu a'lam dia. Betul Ustaz. Hari ini ramai kata riba haram, zina haram, rokok ada khilaf di situ. Terus ada khilaf. Allah Akbar. Inilah benda yang kalau boleh kita jauhkanlah, kerana akibatnya boleh merosakkan kehidupan kita. Baiklah Ustaz dan sedang penonton, kita ada seorang pemanggil. Assalamualaikum, siapa di sana? Assalamualaikum. Assalamualaikum, siapa di sana? Tak dapat mungkin kita ada masalah teknikal. Tak apalah, kita raikan soalan seterusnya melalui WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya diberikan kelapangan untuk hadir ke masjid setiap hari untuk mengikuti kelas mengaji, tafsir Al-Quran dan kuliah berkitab. Persoalan saya, ketika kedatangan haid, bolehkah saya terus ke masjid mengikuti kelas dan kuliah tersebut sebagaimana biasa? Kerana terdapat pelbagai pandangan dari pelbagai ustaz yang saya tanyakan berkenaan hal ini. Mohon penjelasan ustaz. Terima kasih kepada yang sudi bertanya.
Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baik, daripada struktur persoalannya itu tadi, dia kata dia pergi ke masjid, terima kasih kepada yang bertanyakan soalan, untuk belajar tafsir Quran dan juga kuliah berkitab. Pertama sekali, saudara dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tafsir Quran itu adalah ilmu fardu kifayah, bukan ilmu fardu ain. Itu adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Tiada tuntutan kewajipan untuk ilmu yang fardu kifayah untuk kita datang ke masjid, khususnya kepada wanita yang kalau dia datang tanpa izin suami, tak ada. Okey, untuk haid memang dalam mazhab Imam Syafi'i, begitu juga dengan Imam Hanafi rahimahullah dalam sebahagian keadaan. Kalaulah ada sebahagian mazhab, kalau kita masuk ke dalam masjid, khususnya waktu kita dalam keadaan tidak bersih, ada dam, ada denda yang sangat berat. Begitu juga dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, kerana kita menanggung najis berat. Begitu juga seperti orang berjunub, begitu juga seperti orang yang ada air mani yang tidak mandi lagi. Dan sebab itu Allahumma salli ala Muhammad ambil pandangan yang paling kuat dalam mazhab Al-Imam Syafi'iyah, pada asasnya adalah tidak diizinkan kita untuk masuk ke dalam masjid. Okey. Masjid yang macam mana, Ustaz? Okey. Dia ada dewan utama salat dan dia ada di belakang ruang kaki lima ataupun ruang pernikahan. Yang tak boleh saudara masuk itu, walaupun ada hadis daripada Aisyah radhiyallahu anhu berkenaan dengan berlama-lama di masjid, itu dilarang. Tetapi untuk ulama-ulama yang muasarah, kalaulah kata kita ni berada di masjid, berada di ruang kaki lima itu bukan ruang solat, itu mafi muskilah, diizinkan. Jadi kalau ibu-ibu yang sedang haid, tengah uzur, nak datang juga kelas pengkuliahan, jangan masuk ke dalam. Duduk di luar, di penghujung-penghujung itu. Cukup dengar suaranya. Dan sekarang ini ustaz-ustaz pun biasa di masjid live pun dah ada gambar keluar di TV-TV masjid. Jadi tengok yang di sebelah sana. Sebab akibatnya adalah akibat yang sangat berat kerana kita menanggung najis. Itu adalah pandangan yang paling kuat. Saya maklum memang ada pandangan lain. Tetapi saya dah sebut tadi, bila pemerintah sebut kita berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, macam masalah rokok itu tadi, maka semua yang khilaf telah pun terbatal. Maka saya nak bagi tahu, kita kalau mengajar fiqh, hadis, Quran, ikutlah muqarrar yang telah disepakati. Jangan kita tarik pandangan-pandangan luar. Semua orang belajar pandangan-pandangan lain. Tapi tak adil untuk kita bagi tahu kepada orang pandangan yang tak sesuai dalam mazhab ini, kerana ianya akan menimbulkan perpecahan. Kita belajar macam mana cara negeri Brunei menjaga betul-betul akidah yang dibawa oleh Abu Hasan Asy'ari, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan juga macam mana di Brunei dia memastikan para penceramahnya pertamanya bertauliah dan ada semakan kuliahannya itu ada tak yang melanggari disiplin ilmu fiqh. Kerana itulah yang akan memimpin kebersamaan kita semua. Tak nak bila terlalu banyak pandangan-pandangan ini menyebabkan perpecahan yang berlaku kepada majoriti tanah Arab, itulah sangat merugikan kita. Dan Allah Akbar. Saya sangat setuju apa yang Ustaz bicarakan tadi berkenaan yang sekarang ini semua orang semua benda di online kan, bukan sahaja bisnes, bahkan kuliah pun di online kan. Jadi mungkin kepada akak-akak yang kedatangan haid, boleh kita belajar melalui online sahaja untuk kita elak daripada mudarat yang telah Ustaz bicarakan tadi. Baiklah Ustaz dan sedang penonton, kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Mungkin Ustaz ada sedikit doa atau kesimpulan Ustaz tentang tajuk kita pada pagi ini. InsyaAllah apa yang saya nak sebut adalah janganlah merengah-ringankan ibadah, lakukan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini, dan kepada sedang penonton, teruskan menonton siaran Tanyalah Ustaz pada esok pagi bersama dengan moderator kita Da'i Lokman dan panelnya Ustaz Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Topiknya tafsir Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 7 hingga ayat yang ke-10. Bermula jam 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Akhir kata, habislah sudah bicara hati. Semoga kita mengenal ilahi. Perbaiki akhlak, budi perketi. Pasti ke syurga kita perolehi. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.